Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Sesungguhnya fitnah itu lebih dahsyat daripada membunuh. Kalau tadi kita dah berbicara tentang cyber security, bagaimana dia mengendalikan beberapa kes dan sebagainya. Kali ini kita melihat dari perspektif blogger. Dunia telah berkembang, penulis berlambat-lambat menulis di dalam blog. Saya rasa blog ni adalah satu medium yang orang suka sekarang. Betul. Ramai telah menulis blog, malah boleh buat duit dengan blog. Yang tu yang paling orang suka. Untuk kita berbincang tentang fitnah, barangkali fitnah blogger ni pula, bersama kami di studio tengah hari ini adalah Tuan Zamri Muhammad, seorang blogger. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kerana sudi bersama kami. Tuan Zamri sendiri, bila kita sebut tentang blog, penulis sepatutnya ada etika, ada tahu komitmen apa dan mengapa mereka perlu tulis. Tetapi apabila fitnah ini berlaku, maka perkara ini tidak dapat dihalang. Jadi sebenarnya apakah etika blogger ni sepatutnya mereka fahami? Okey, bila kita bercerita tentang blog ni, apabila timbul isu tentang kes saman menyaman, melibatkan fitnah, melibatkan satu entiti dengan satu pihak lain, jadi benda ni dah jadi macam bersifat nasional. Seolah-olah semua blogger terlibat dalam hal yang sama. Walhal isu ini melibatkan segolongan ataupun sekumpulan kecil dalam bidang yang tertentu sahaja. Sedangkan kalau kita tengok di dalam blog ni, macam-macam blog ada. Kita ada blog dalam bentuk politik, kita ada blog pelancongan, kita ada blog DIY, do it yourself, blog berbentuk opinion based. Tetapi bila kita menyentuh tentang fitnah ini, dia melibatkan tentang isu menjejaskan reputasi, bertujuan untuk membina pengaruh. Membina pengaruh. Jadi bila Tuan Syafiq bertanyakan tentang apakah etika untuk seorang blogger ni, sebenarnya kita boleh pecahkan kepada beberapa bentuk lah. Satu yang kita sebut sebagai self-censorship. Self-censorship ni sangat bergantung kepada apa matlamat akhir yang kita ingin capai di dalam blog tersebut. Setiap orang melakukan sesuatu, pasti ada perkara-perkara yang ingin dicapai. Dalam konteks penulisan ni, kalau mengikut kata mentor saya lah, asas untuk menulis untuk memandaikan bangsa. Bila kita kata memandaikan bangsa, ada beberapa kaedah. Salah satunya memberi inspirasi, bukan memberikan ratapan kepada pembaca. Bila orang dah terlalu ketakutan ini, kita tambah lagi dengan ketakutan-ketakutan yang tidak sepatutnya, itu yang mewujudkan keadaan yang dinamakan chaos. Huru-hara di dalam minda mereka. Itu yang memberi kesan kepada gaya hidup mereka sendiri. Jadi bila kita meletakkan matlamat, tujuan kita menulis ini tidak lain tidak bukan untuk memberi kebaikan kepada orang lain. Secara tidak langsung kita akan memberikan tanggungjawab pada diri kita sendiri bahawa kita ada fungsi. Kita ni khalifah di dunia kan. Dan dalam surah Al-Quran disebut di dalam surah Al-Ra'd ayat 11, tidak diubah sesuatu kaum itu melainkan mereka mengubah diri mereka sendiri. Tetapi bagaimana? Kita kembali ke surah Al-Baqarah ayat 148, disebutkan bahawa berlumba-lumbalah kamu ke arah kebaikan. Jadi nak berlumba-lumba ke arah kebaikan dalam dunia blogging ni adalah menyampaikan berita-berita baik. Berita-berita yang dapat meningkatkan cara hidup mereka, yang dapat memberi harapan baru kepada mereka. Sekarang ini kita dengar sehari secara purata 2 orang membunuh diri akibat tekanan mental. Secara purata sebulan 60 orang. Jadi penulisan kita ini sebenarnya bertujuan untuk mengasingkan ratapan dengan memberi harapan kepada mereka. Ini adalah dakwah fasa Mekah yang kita perlu perkenalkan. Selain daripada undang-undang seperti kita bincangkan dalam sesi sebelum tadi. Itu dakwah fasa Madinah, perundangan. Dakwah fasa Mekah, kita terus kepada hati mereka. Nak bergerak kepada hati mereka, kita kena faham tanggungjawab kita. Kemana akhirnya hasil penulisan kita tersebut. Kita ni sebagai khalifah patut kita buatlah benda tu betul-betul kan. Dan bila kita tengok kan, isu-isu negatif ni jadi satu isu yang popular, yang blogger suka sangat guna. Tapi dia orang tahu sebenarnya apa dia punya keburukan selepas dia orang tulis kesan buruk lah kan. Jadi kenapa isu-isu negatif ni masih lagi menjadi pilihan blogger-blogger untuk menulis? Dalam keadaan sekarang ni makin lama makin ramai blogger Jadi masing-masing memerlukan apa kita katakan sebagai perhatian. Jadi nak mencipta perhatian ni ada 2 cara. Sama ada meningkatkan kredibiliti sendiri melalui bidang masing-masing atau mencipta kontroversi. Kontroversi ni pun ada topeng putih dan topeng hitamnya. Tapi kebanyakannya memilih untuk menggunakan topeng hitam. Untuk menghasilkan chain reaction, kesan domino kepada masyarakat. Tetapi kalau kita lihat di sini, bila Cik Puan Amalina mengatakan bahawa kenapa mereka memilih menimbulkan isu-isu negatif sebagai daya penarik, sebagai magnet diri mereka ke arah blog tersebut, kita boleh katakan bahawa ini adalah satu sistem yang telah diajar kepada mereka. Contoh paling mudah, bila buka surat khabar, kita tak pernah dengar isu-isu yang positif dulu.
seorang ibu melahirkan 4 orang anak yang soleh atau yang soleha. Benda tu jarang. Tapi bila kes kematian, pembunuhan, jenayah, itu yang di-highlight kan? Perkara itu ditanamkan dalam pemikiran kita. Jadi lama kelamaan secara subconsciously kita mengatakan bahawa untuk menarik perhatian orang, kita kena cerita benda yang buruk dulu. Ini kita namakan sebagai news value lah, mencipta nilai berita. Kalau anjing gigit orang, dia tak akan jadi berita. Tapi kalau orang gigit anjing, dia akan jadi satu berita besar. Dan Tuan Zamri sendiri, kalau kita melihat hari ini bila blog wujud, sampaikan segala yang ditulis itu dalam bentuk fakta. Pada pandangan Tuan Zamri sendiri, adakah apa yang ditulis dalam blog dalam bentuk fakta itu, ataupun mungkin pandangan peribadi penulis, boleh dijadikan, contoh kita boleh quotation sendiri? Okey, ini berbalik kepada persoalan bagaimana kita hendak menentukan sama ada blog ini berautoriti atau tidak. Sebelum kita mengambilnya sebagai bahan sama ada untuk tujuan penyampaian kita semula dalam apa-apa medium sekalipun, hatta di dalam TV Hijrah sekalipun, kita nak memetik bahan ni, kita kena melihat kembali bagaimana hadis digumpul. Ada beberapa cara. Pertama, mengetahui sanadnya. Sanadnya. Kalau dalam blog ni kita melihat daripada aspek link. Setiap blogger dia ada link kegemaran dia, blogger-blogger kegemaran dia. Dari situ secara subconsciously, secara separa sedar, kita dapat lihat bahawa ada karakter-karakter persamaan di antara blogger itu dengan blogger-blogger yang dipilih yang dimasukkan dalam senarai list blog tersebut. Jadi dari situ kita boleh baca karakternya. Yang pertama. Yang kedua, kita melihat ikon. Siapa ikon yang menjadi highlight atau perbincangan mereka dari masa ke semasa. Sebab ikon ni membawa personality yang tersendiri, sudut pandang yang tersendiri. Yang ketiga yang kita lihat dari segi authority ini, kita kena bezakan bahawa blog ni pada pandangan saya lah secara peribadi, blog kekal sebagai pendapat. Melainkan dia seorang pengamal profesional dalam bidang-bidang tertentu. Dia mengketengahkan teori, mengketengahkan sudut pandang berdasarkan kajian. Kajian ni sangat penting sebab kajian inilah datangnya beberapa konsep atau pemahaman tentang apa yang berlaku dalam masyarakat. Jadi kita kena bezakan blog seorang yang mengamalkan teori dengan blog yang seorang yang mengutarakan pandangan lebih daripada keutamaan teori itu sendiri. Jadi perkara ini kita kena perhatikan. Dan barangkali Tuan Zamri, apa yang terakhir lah, bagaimana kita nak supaya orang menggunakan blog dengan sebaiknya, bukan dengan cara memfitnah. Okey, bila Tuan sebut tentang fitnah ni menarik sebab ini isu klasik. Dalam sejarah Islam ni ada dua kes besar yang berlaku. Yang pertama tentang Aisyah difitnah. Aisyah dan sebulan Nabi tidak mendapat wahyu bagi membersihkan nama Aisyah daripada difitnah ketika itu. Yang kepalanya ketika itu adalah Abdullah bin Ubay. Dan kedua, kes klasik yang sangat menarik adalah kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Kisah Yusuf alaihi salam ni saya petik dia dalam buku 30 Strategi Membina Pengaruh, ditulis oleh Tuan Haikal Zulkarnain, yang mana dalam kes apabila kita difitnah ni sebenarnya dia ada 4 perkara yang berlaku. Yang pertama, dalam kes Nabi Yusuf itu, diajar kepada kita bahawa dalam berhadapan dengan krisis ataupun fitnah ini, karakter kita yang teruji. Bakat adalah anugerah Allah, tetapi karakter tetap berubah. Dalam kes Nabi Yusuf, dia difitnah berkali-kali. Dah lah kena buang dalam telaga, dijual lagi tu, difitnah lagi. Jadi karakter orang itu sendiri yang menentukan sama ada dia boleh berhadapan dengan situasi itu atau tidak. Jadi ada 4 perkara. Yang kedua, karakter yang positif mendatangkan kejayaan yang bersama untuk orang lain. Jadi orang yang menjadi mangsa fitnah ni, pertama dia jangan menolak dahulu, jangan menafikan dulu, tapis. Sebagai contoh, apabila saya difitnah bahawa Zamri Muhammad ni mencuri duit, setengah orang dia akan menafikan, saya tidak mencuri. Dalam keadaan itu orang ramai akan kata, dah sah dia ni mencuri, tengok dia menafikan. Kita tapis, assert. Bagaimana kaedahnya? Kaedahnya, menurut rekod kewangan menunjukkan tidak ada kekurangan dari simpanan yang dinyatakan di dalam rekod tersebut. Daripada berbanding saya kata saya tidak mencuri. Jadi gaya bahasa kita tu menentukan, gaya bahasa memainkan peranan yang utama. Betul atau tak? Betul. Apapun sebenarnya kita nak banyak lagi nak bincangkan Tuan Zamri ni, masih tidak mencemburui kita. Apapun kita ucapkan terima kasih kepada saudara Zamri Muhammad kerana sudi bersama kami tengah hari ini berbincang sedikit tentang fitnah blogger ini.